Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Marisa Farida. Saya akan mengupaskan tentang bagaimana untuk mencegah bayi dan kanak-kanak daripada tercekik mahupun tersedak susu. Okey? Jom. Kes bayi tercekik dan kes kematian bayi tersedak susu adalah satu kes terpencil. Ini bukan sahaja berlaku dalam kalangan bayi, ia juga berlaku kepada kanak-kanak. Namun, kejadian sebegini semakin kerap kedengaran sejak akhir-akhir ini di Malaysia. Seperti ini dan juga ini. Perkara ini ada kalanya menimbulkan trauma dan kerisauan bukan sahaja kepada para ibu, malah pengasuh kepada bayi dan kanak-kanak tersebut. Beberapa kes kematian bayi, tersedak susu dan kanak-kanak tercekik dilaporkan berlaku ketika dalam jagaan ibu dan semasa di bawah jagaan pengasuh. Ibu mana yang tidak luluh hati apabila bayi yang dikandung selama 9 bulan dan lahir dengan cukup sifat tiba-tiba meninggal akibat tersedak susu ataupun tercekik dalam keadaan yang sihat. Baiklah, apabila seorang kanak-kanak ataupun bayi tercekik mahupun tersedak, ia bermaksud terdapat satu objek atau makanan yang terperangkap di bahagian trakea, iaitu laluan pernafasan di bahagian leher kita ini. Trakea adalah sebahagian organ pernafasan yang dilindungi satu injap yang dinamakan epiglottis. Okey, laluan di bahagian tekak itu dikongsi dengan bahagian esophagus, iaitu laluan bagi makanan dan minuman ke bahagian perut. Epiglottis ini memainkan peranan penting sebagai penutup yang membenarkan makanan dan minuman melalui esophagus tanpa memasuki bahagian trakea. Kebiasaannya makanan atau objek yang menutupi sebahagian laluan trakea itu mampu dikeluarkan apabila anak ataupun kanak-kanak itu batuk dan pernafasan mereka akan kembali normal. Ini mengakibatkan gangguan dalam aliran udara ke paru kanak-kanak itu dan menyebabkan kanak-kanak itu tidak boleh bernafas dengan lancar. Kadang-kadang timbul juga satu situasi di mana makanan atau objek yang tersekat di bahagian trakea dia boleh menghalang pernafasan kanak-kanak. Laluan udara ke paru-paru yang tersekat akan menyebabkan otak kita ni kekurangan oksigen dan ia boleh menyebabkan kematian. Situasi ini serius, okey, dan ia perlu diberi perhatian yang sepenuhnya. Tanda kanak-kanak sedang tercekik dan perlu bantuan serta-merta ialah tidak boleh bercakap dan menangis, muka menjadi biru dan keliling bibir ini menjadi pucat, dan memegang tekak sambil meminta bantuan macam tercekik sesuatu. Okey, ia kelihatan panik, tidak sedarkan diri dan juga tersedak tiba-tiba. Dan yang terakhir, paling kita senang nak kenal ialah batuk dan cuba batuk lebih kuat. Ia macam seperti kita batuk tapi tak ada benda yang keluar. So dia makin batuk-batuk dengan lebih dalam lagi. Dia sambil tekan-tekan macam tu. Baiklah, jika situasi ini berlaku, anda boleh menekan perut. Juga ia dikenali sebagai maneuver Heimlich. Okey, sini. Ia adalah prosedur standard menyelamat jika anda sudah dilatih. Bagi bayi yang berumur di bawah 1 tahun pula dan ia dalam keadaan yang sedar, ia boleh menggunakan kaedah Heimlich tadi tu dengan betul. Walaupun teknik itu kelihatan mudah seperti ni, ia perlu dilakukan dengan penuh hati-hati, terutamanya ke atas kanak-kanak kecil. Kerana badan kanak-kanak kecil kan dia lembut, so ia mudah tercedera jika kita buat dengan kasar. Bagi bayi pula, ulang teknik iaitu tepuk di bahagian belakang bayi dan penekanan di bahagian dadanya sehingga objek ia keluar seperti ini.
Okey, jika bayi masih tidak bernafas, anda boleh membuka laluan pernafasan dengan meletakkan ibu jari di dalam mulut anak-anak. Dan genggam gigi kacip ataupun gusi. Bahagian rahang perlu dinaikkan supaya anda boleh melihat objek yang tersekat di leher bayi. Dan jangan sesekali cuba keluarkan objek tersebut melainkan anda melihat objek dengan jelas. Anda berkemungkinan menolak lagi objek ke dalam tekak anak dan ini lebih berbahaya. Ingat itu. Okey, lakukan teknik CPR jika perlu. Ada yang cabi kan? Macam tu dia minum susu, simpan. Cara pertama, telungkupkan baby di peha kepada kali dan ini disebut gerakan back blow. Sedap itu adalah makanan yang biasanya yang benar itu